Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang doakan agar kehidupan anda sejahtera. Seawal pagi ini sudah tentunya diwarnai dengan keceriaan rakan-rakan tugas bersama Siti dengan Pian. Warna pagi seawal pukul 6 dan juga mengambil alih tanggungjawab untuk bersama menemani anda sepanjang suri pertemuan untuk edisi hari ini 26 Oktober 2011 dalam keadaan beristirahat bersama keluarga. Terima kasih itu setia bersama kami dan sudah tentunya penampilan tetamu istimewa Profesor Dr. Muhaya dah pun dinanti oleh semua pada pagi ini selain mereka yang sudah tentu nak ambil peluang untuk bersama dengan beliau. Dan untuk bersama dengan anda, insyaAllah kita akan berceritakan tentang topik yang bakal dibawakan, mengatasi masalah dalam kehidupan. Siapa tak ada masalah, Prof? Betul, kan? Tepat sekali. Bila Prof datang je, satu masalah dah selesai. Sebab tak boleh dah on air dengan Prof sebab ramai yang nantikan. Dan sudah tentunya hari ini kita nak mencungkil selain daripada setiap individu ada masalah tertentu dengan keadaan kehidupan diuruskan dalam cara yang tersendiri dan mungkin dapat kita sentuh sedikit sebanyak tentang mukadimah yang bakal kita sampaikan dalam Islam itu indah ini. Silakan, Prof. Terima kasih, Faruz. Sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para pendengar, alhamdulillah kita cuti am hari ini dan insya-Allah saya rasa rating hari ini paling tinggilah pasal ada orang ramai kat rumah. Jadi saya fikir topik apa nak cakap. Seperti betul-betul sebenarnya setiap kali kita ke udara di mana siapa ustaz mana pun mesti masalah. Dan macam Fairuz kata bila saya datang masalah selesai. Sebenarnya Fairuz saya nak cakap di sini. Sebenarnya kita ni masalah bukan diselesaikan orang. Kerana masalah tu dalam diri kita, dalam minda kita dan kita yang mencari membuat masalah dengan pilihan kita. Jadi kalau kita kata kita perlukan seseorang menyelesaikan masalah kita ataupun kalau jumpa seseorang, hantar email seseorang menyelesaikan masalah kita, sebenarnya kita telah tertipu. Kerana kita tahu kalau kita memberi ikan pada seseorang, dia makan satu hari. Kalau kita mengajar orang mengail ikan, dia makan seumur hidup. Jadi tujuan saya hari ini dalam Islam itu indah dan dalam rancangan saya suka tagline Secelik Mata dan Jiwa, buku saya dan seminar dan sebagainya. Sebenarnya dalam perubatan pun kita ada 3 peringkat: pencegahan, rawatan dan rehabilitasi. Yang kita nak hari inilah kita mencegah masalah. Macam mana mencegah masalah? Sebab perhatikan 2 orang dalam rumah, seorang ada masalah, seorang tak ada masalah. Sedangkan dari segi fizikal sama, rumah sama, makanan sama, udara sama, sekolah sama, tempat kerja sama. Tapi ada orang ada masalah, ada orang tak ada masalah. Perhatikan, contohnya kita pelajar lah. Ada pelajar bermasalah, ada pelajar tak bermasalah. Kita perhatikan pelajar bermasalah tu mesti tindak balas dia berlainan. Yang tak bermasalah tindak balas dia baik. Baik, apa yang memulakan tindak balas? Emosi. Betul tak? Betul. Kalau emosinya positif, tindak balasnya positif. Dan emosi bermula dengan fikiran. Dan fikiran ni boleh tak orang kawal fikiran kita? Ke kita yang kawal? Jadi fikiran tu datang daripada 2 minda. Minda sedar, minda bawah sedar. Minda sedar ialah kita pilih untuk memilih satu pemikiran dan kita dengar apa orang cakap, kita bau, kita lihat, kita alami, itu minda sedar. Kita apa yang orang cakap, kita dengar berita, kita dengar semua jadi minda sedar, kita pilih nak terima atau tidak. Tetapi minda bawah sedar yang terbuka macam pintu luas bagi kanak-kanak sebelum 6 tahun, dia terima apa saja yang masuk. Jadi kalau kita punya minda bawah sedar penuh dengan negatif yang dihasilkan oleh didikan, oleh ibu bapa, berita yang kita baca, apa yang kita cakap, persekitaran yang anak kita ada, maka terbentuklah paradigma ataupun sistem kepercayaan ataupun sistem nilai dalam kita punya minda bawah sedar. Dan bila minda bawah sedar penuh dengan negatif, maka automatik pemikiran akan negatif. Sebab tu saya banyak jumpa orang, Prof, tak boleh asyik negatif. Apa-apa dia tak boleh tak risau. Pasal daripada kecil dia diajar oleh risau oleh mak ayah dia. Jadi sekarang saya nak cakap, untuk kita atasi masalah, kita hendaklah menjaga pemikiran kita yang dihasilkan oleh minda sedar dan bawah sedar. Dan oleh kerana minda bawah sedar mempengaruhi 95% dari pemikiran kita, maka berhati-hatilah dengan apa yang masuk dalam minda bawah sedar. Cara minda bawah sedar masuk ialah dengan apa yang kita lihat. Sebab tu tadi bagus iklan IKIM,
aksi ganas merosakkan minda, betul. Pasal bila aksi ganas, gambaran, pasal minda bawah sedar ni diterima dengan gambaran dan perkataan yang disebut berulang-ulang-ulang. Dia panggil affirmation. Kemudian gambaran, kalau kita gambaran tu sama ada kita lihat betul atau kita bayangkan. Jadi kalau kita asyik negatif aja, maka kita akan memproses. Jadi minda bawah sedar kita mempunyai satu filter ataupun kacamata kehidupan kita terbentuk dalam minda bawah sedar. So kalau kita dari kecil dia berikan akidah yang baik melalui minda sedar, kita belajar, kita tahu tapi tak mampu pasal apa? Pasal tahu minda sedar, mampu minda bawah sedar. Pasal yang menggerakkan tubuh badan kita ialah kita punya minda bawah sedar yang dia punya tempat minda bawah sedar bukan di otak tetapi di atas semua sel tubuh, anggota tubuh kita. Jadi yang dipanggil bahasa badan. Bahasa badan tu is a reflection daripada minda bawah sedar kita. Jadi ini yang dipanggil programming, conditioning yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah kita. Daripada tadika sampai awal. Saya nak tanya, berapa orang daripada kita dah belajar sekolah, Fairuz? Saya berapa tahun belajar. Ada tak guru kita dulu mengajar kita mencintai diri kita, menyayangi diri kita, menyayangi orang lain, menghormati diri kita, menghormati orang lain? Tidak. Kita diberi ujian bertulis. Kalau salah kita kena kutuk. Awak tak pandai masuk kelas bawah. So daripada kecil lagi manusia sudah dibeza-bezakan berdasarkan kelulusan akademik. Yang hanya satu bahagian minda sedar saja yang belajar akademik tu. Tapi sifat dia, sistem nilai, sistem itu, sebab tu dulu kita ada banyak pelajaran tentang civic ya. Pelajaran macam mana kita baik dengan orang. Saya rasa sekarang kurang. Kita mengejar belajar semua algebra yang susah-susah. Tapi orang pandai algebra tak baik pun. Banyak guna akal. Kita kurangkan wahyu. Kita orang Islam, kita banyak pentingkan anak kita tentang akal. Berapa A dapat, itu akal. Tapi wahyu, berapa baiknya, ikhlasnya anak kita, lemah lembutnya, solatnya, hormat orang tua. Kita tak jadi satu KPI. KPI jumpa anak awak berapa A. Nampak? Jadi saya nak cakap pada awal ni, conditioning seluruh masyarakat, seluruh dunia. Perhatikan, manusia dibina oleh untuk mendapat satu pencapaian. Apakah cita-cita anda? Saya pun masa kecil, apa cita-cita? Sepatutnya apakah makna kehidupan anda? Redha Allah, bukan penghargaan manusia. Jadi perhatikan, bila dekat Facebook orang tanya, Prof macam mana saya kena fitnah membangkitkan keturunan saya. Saya nak ajar betapa setiap kali kita nak marah, tanya kenapa kita marah. Adakah kerana ketuhanan atau keegoan kita? Bila kita marah orang kutuk peribadi kita, mana ego? Pasal kita rasa kita besar, kita hebat, kita mantap, keturunan tinggi-tinggi, besar-besar keturunan apa-apalah. Jadi kita bangga dengan apa yang kita ada di dunia luaran kita. Percayalah para pendengar, yang kita tengok luar ni, yang kita tengok cermin, kita melihat image kita, dan yang melihat tu roh kita, yang dilihat tu fizikal kita. Tetapi masalah manusia sekarang, kerana mereka mementingkan dilihat yang dalam image tu, mereka tak sibuk memperbetulkan diri dalam mereka. Jadi perhatikan, masalah ni dalaman, bukan di luar. Ada orang, dia kena pukul ataupun tengok orang yang Syed Qutb, Syahid Syed Qutb, dia masuk, fizikal dia diseksa, tetapi rohani dekat dengan Allah. So dia tak terjejas. Dan macam pernah topik sebelum, penjara kehidupan. Orang terpenjara dalam terpenjara, tapi manusia di luar penjara banyak terpenjara dalam minda dan keluh kesah mereka. Jadi kita tanya sentiasa, kenapa kita? Dan perhatikan, saya nak sebutkan 4 kematangan hidup manusia. Kita perhatikan kita yang mana, dan tengok antara 4 kematangan ini mana yang menimbulkan masalah. Kita sama-sama renungkan. Yang pertama, masa kita awal, Fairuz, kita panggil orang atlet, orang yang sangat fizikal. Dia fikir macam mana rupa dia, hidung dia mancung ke tidak, duit dia banyak ke tidak, title dia apa tidak. Itu orang paling rendah. Kan dia penting apa luaran, kan? Pasal pangkat ni orang luar nampak, Tuhan tak pati semua tu. Bila kita dalam atlet, Tuhan tak pandang apa kita dekat luar ni. Orang ni banyak masalah. Pasal apa? Orang kata dia gemuk sikit, tak lawan dia marah. Okay. Yang kedua ialah macam peringkat pahlawan, belawan. Saya yang terbaik, ada matlamat kehidupan, saya mesti ada rumah macam ni, kereta macam ni, mesti pangkat macam ni, jadi milenial umur sebelum 40 tahun. Ini orang stres. Pasal orang dalam pahlawan ni, dia berebut, dia kedekut, dan dia berlawan-lawan, dia rasa tak cukup. Dia rasa semuanya hasil usaha dia. Dia hidup dalam dunia manusia, bukan dunia Tuhan. Kita ada dua jenis dunia. Dunia yang Tuhan beri dengan dunia manusia buat. Manusia yang compete, yang berebut-rebut pangkat semua, hendak semua dia tu ya. Dia rasa dunia sempit, dada sempit. Dia rasa
dunia yang ada ni lah, rumah aku, kerjaku, organisasiku, negara, itu saja. Dia tak nampak langit dan galaksi seluruhnya. Alam malaikat dia tak nampak. Ini orang stres. Kalau kita perhatikan, cuba pergi hospital jantung, cuba pergi orang sakit jantung, sakit kanser, cuba bercakap dengan dia. Sekarang ni saya kata dah tahu dah, bila cakap 5 minit dengan orang, tahu dah dunia mana dia berada. Orang yang kita sebut stres, Prof, buatlah motivasi menangani stres. Saya kata saya tak nak sebut menangani stres. Pasal stres tak perlu ada, hanya orang berfikiran stres. Saya nak cakap seminar bahagia dan membahagiakan. Pasal bila bahagia, confirm hilang stres. Kalau hilang stres belum tahu bahagia. Okey, yang ketiga ialah orang dermawan. Ini bagus sikit. Orang dermawan ni, dia hidup, dia sibuk nak beri saja. Dia tak fikir tentang diri dia. Dia tahu tujuan hidup dia, dia tahu husnul khotimah. Dia, macam kita nak naik ke peringkat ini. Orang yang dalam sifat dermawan dan memberi ni, dia tak ada masalah. Pasal dia tak expect nak dapat, dia expect nak beri. Bila kita expect nak beri, kita boleh kawal berapa kita nak beri. Tapi kalau kita expect nak dapat 10, dapat 2, sakit hati. Macam tu kita berkasih sayang dengan suami. Kita nak suruh suami buat ni. Tapi kalau suami tak beri, kita sakit hati. Dan ada orang pula, suami dia kahwin lain, suami dia beri lebih pada waktu, dia sakit hati pula. Sedangkan kalau dia fikir saya bahagia, apa suami saya beri, saya tak fikir apa orang lain dapat, saya fikir apa saya dapat, dah cukup belum. Dia sifat dengki tak ada. Dia tak ada dengki. Yang keempat yang best kita nak, subhanallah, ini para anbiya lah ya. Kita nak cuba, di mana saya rasa semuanya hanya Allah. Dia nampak setiap saat tu kuasa Allah. Dia tak nak rugi pun 80,000 saat, tak nak langsung sia-sia. Pasal sangat-sangat berkira apa yang dia nak bawa balik nanti. Dan orang macam ni, dia nampak dalam manusia tu, dia nampak semua orang nampak diri dia dalam orang tu. Maka dia tidak akan menganiaya seseorang pun. Dan dia nampak kuasa Allah dalam setiap. Dia nampak orang berjalan, subhanallah, cantiknya orang tu, dia punya muscle jalan dengan baik. Dan kalau doktor pun, subhanallah, perkataan dia sentiasa subhanallah, 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 tak ada lain. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu jadi dia punya tu. Ini yang kita nak capai dalam Islam, itu indah. Jadi saya nak cakap hari ini, bila orang tanya masalah, sebelum tanya masalah, lepas ni orang takut nak tanyalah, Fairuz. Bila orang tanya masalah, cuba dengar orang tanya soalan. Dia komplain, merungut ke? Dia menyesal ke? Dia mengeluh ke? Dia mengumpat. 4M ni. So kalau orang buka mulut sebut 4M ni, kita tahu orang ni memang tak akan bahagia dunia akhirat. Jadi kita pilih, dan jangan kita nak mengharapkan penghargaan orang. Kita ada jati diri, bukan jati orang. Kita ada keyakinan diri, bukan keyakinan orang. Jadi banyak orang dia rasa nilai dia, kalau orang kata dia bagus. Tak. Kita mesti yakin yang kita dah mukmin, itulah hamba Allah yang paling tinggi, khalifah yang baik dan mengimarahkan dunia hukum Allah. Itu dah terbaik untuk kita. Tak usah fikir orang. Dan sibuklah kita melihat dalam, tak nampak orang. Sibuklah membetulkan aib kita, tak nampak aib orang. Dan saya nak sebut sekali lagi, kalau kita ada masalah, kita jadi observer, apa dia, yang melihat, memahati diri kita. Kita duk sebut perhati orang kan. Perhati orang tu, perhati orang ni. Cuba perhati diri sendiri. Satu lagi kepada orang kaya semua, saya tiba-tiba teringat tadi, saya beli roti, saya kata, hai, kita ni duit banyak, pahala sikit. Apa kata bagi orang duit banyak tu lah, ya, duit duk simpan tu, duk beli barang, kasih hadiah ke orang. Pasal yang kita dapat pahala banyak tu kita bawa kekal. Yang duit simpan tu tak ke mana. Dan bagi macam saya lah sana ni, baju banyak, brush banyak, tudung banyak, nak pecah almari. Apa kata kita hari cuti ini, pembantu rumah tu kat ramai duk pakai baju itu, kerja kita 4 tahun baju tidur, itulah apa salahnya. Kita beri pembantu rumah kita barang-barang yang lebihan kita tu, pahala tak banyak, sekurang-kurangnya kita pun akan tenang, rumah pun tak bersepah, pahala pun banyak. Saya menjeru sama diri saya lah. Wallahualam. Terima kasih Prof, itu tadi intro untuk pertemuan kita masalah dalam kehidupan, dan sudah tentunya kita memberi ruang dan juga peluang untuk anda berinteraksi. Talian kita 036205 1500 untuk kita bertanya kepada Prof, kiranya ada sebarang kemusykilan selain daripada perkongsian daripada pendengar sendiri, untuk bersama-sama dengan Islam itu Indah pertemuan pagi ini. Dan insyaAllah kepada pendengar yang mana bersama dengan kita sedang beristirahat, walau bagaimanapun sudah tentunya dinasihatkan untuk mereka yang nak mendal kita, interaksi menerusi telefon, ya, jangan menerusi dengar radio, sudah mengganggu interaksi bersama dengan tetamu kita, insyaAllah. Jadi efektif hari ini. Assalamualaikum. Hello, silakan. Teruskan soalan Tuan Haji. Teruskan. Hello, ya, silakan. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Okey, saya ni nak bagi saya nak buat minta pendapat dia, doktor. Teruskan. Saya ni, suami saya macam ni, Abdul Kadir suami saya. Ya.
Okey, dia memang banyak bersabar dengan semua orang. Tapi bila dia bersabar dengan semua orang tu, dia macam orang tak bayar dia duit sewa kedai. Tapi dengan saya, dengan anak-anak dia, saya berkira saja. Macam mana nak buat dengan orang macam ni? Boleh. Saya teruskan. Okey, terima kasih. Itu saja Dato' ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Prof. Okey, ni yang saya kata, kita ada 3 jenis diri. Satu, diri sebenar masa kita baby, bersih sangat sebab kita suka sama baby. Pasal belum ada syaitan, belum ada nafsu, bersih saja, ya, macam kain putih. Yang kedua, diri palsu, ego. Kita apa yang kita ada, kita apa yang kita pakai, kita apa yang title kita. Yang ketiga, diri pura-pura, di mana kita dengan orang lain macam ni, dengan orang lain macam ni. Jadi kadang-kadang kita perhatikan kenapa seseorang tu bertindak berlainan pada orang lain. Mungkin reaksi kita. So kalau kita isteri dan suami kita tak sabar dengan kita, jangan salahkan suami. Mungkin dari suami tu sebenarnya dia tak palsu. Dia dengan orang tu, dia sabar tu memang diri dia. Tetapi kadang-kadang bila tindak balas kita pun, kita mulut kita ganas kan, cakap kasar dengan dia, tak pandang dia dengan penghargaan, maka suami tu akan berubah jadi orang lain bila bersama dengan kita. Sebab itu aura sangat penting. Kita perhatikan ada orang pula dekat rumah dia baik, kat pejabat dia garang. Ada orang itu saya rasa bergantung pada aura fizikal. Selalunya orang yang banyak dipengaruhi oleh persekitaran orang yang tak kuat lah. Tapi orang yang kuat, orang yang genuine, orang yang pure, dia di mana saja dia sama pasal diri dalaman dia kuat. Jadi secadangkan puan, kita tahniah suami dia sabar dengan orang. Tapi kalau orang tak bayar sewa, tak ada hak kita tu, mungkin tak mau juga, kita mesti jaga hak kita. Kita mesti lembut tetapi tegas. Dan dengan puan agaknya dia tak sabar, mungkin sebelum puan nak salahkan suami, cuba puan tengok diri puan. Adakah puan seorang isteri yang lemah lembut, yang sejuk suami memandang? Adakah puan menjaga telinga dia, menjaga hidung dia, menjaga mata dia dan menjaga hati dia? Bila kita sebagai isteri jaga empat-empat ni, subhanallah, hidup sentiasa berbulan madu, insya-Allah. Saya terima kasih Prof. Respon yang diberikan untuk pendengar kita yang pertama. Berbalik kepada pendengar kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Okey, salam. Silakan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, jemput. Saya Muhammad Safani Zalan Salman. Terus. Okey, mak saya baru saja meninggal bulan lepas. Ya, mak terus. saya merupakan sakit doktor, Misya Binti Sabari. Nama apa? Misya Binti Sabari. Misya, ya. Allah, subhanallah, wanita baik, subhanallah. Okey, soalan saya ialah, selain daripada doa, apa yang boleh saya beri untuk mak saya supaya mak saya dapat pencen kubur secara automatik? Alhamdulillah, syukur saudari. Wah, memang Puan Misyah. Ya, Puan Misyah ni dia jumpa saya 2-3 kali dan setiap kali saya jumpa dia, beliau mempunyai mata sakit yang teruk dan makan ubat dan sentiasa dalam keadaan mengah. Tapi sekalipun saya tak pernah dengar beliau merungut. Dan pada hari terakhir jumpa saya tu, tergerak hati saya. Saya rasa macam tak lama pasal dia macam mengah kan. Masa buat cek mata boleh tertidur. Dan insya-Allah saya rasa ibu saudara dah dalam taman syurga. Kenapa saya kata gitu? Sebab beliau redha dengan penyakitnya dan suami masih hidup dan suaminya masya-Allah, Tuan Haji apa tak ingat nama, dia sangat menjaga isterinya, sentiasa tenang. Maknanya penyakit yang betul saya kata, kadang orang tu penyakit teruk tapi keluhan sedikit. Banyak orang sakit sedikit, keluhan banyak. Orang yang keluhan banyak ni orang stres, dunia dalaman tak tenang. Puan Misya insya-Allah roh yang bersih dalam taman syurga. Untuk Cik Safari menambahkan amalan pada yang pertama, saya ingat mak ayah saya pesanlah. Satu, yang mendoakan, dan kedua, buat baik pada sahabat-sahabat atau saudara mara yang mak ayah kita sayang. InsyaAllah saya pernah dengar kisah Tok Guru, dia kata siapa yang berbuat baik kepada kawan-kawan yang mak ayah dia sayang masa dia hidup, Allah buka kubur ambil dulang besi cahaya dan inilah kiriman anakmu. Dan juga kalau boleh anak-anak niat jaga solat, yang perempuan jaga aurat, yang lelaki jadi suami yang baik, dan niat setiap hari bangun pagi je niat segala amalan baikku ini aku niat sedekah pada mak ayahku. Macam mana tu insya-Allah tu caranya. Terima kasih Prof atas perkongsian tersebut. Kembali untuk kita bersama dengan Prof, kalian dengan pendengar. Assalamualaikum. Hello. Ya, teruskan Tuan Haji. Silakan. Teruskan. Ya, teruskan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ya, teruskan. Saya cakap dengan Prof. Teruskan. First saya nak ucap tahniah kepada Prof dan semua warga IKIM. Terima kasih. Yang kedua saya nak tanya, Prof setakat ni yang Prof cakap di IKIM, ada tak Prof CD-kan
yang Prof cakap di IKIM tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat mana saya dapatkan CD-CD Prof sebab promosi di mana yang saya dapat CD-CD ceramah Prof? Saya. Okey, terima kasih. Itu ada kemusykilan tu sebenarnya. Ya, bukan macam ni. Yang CD di IKIM ni kami tak rekod bentuk CD lah, pasal pihak IKIM belum dapat buat lagi. Tetapi skrip yang saya cakap ni saya bukukan dalam buku saya. Jadi apa saya cakap tu, saya rasa sayang kalau tak capture. Saya pun tak tahu apa saya cakap, kadang keluar je baca Robi Syarli niat nak mudah mati, nak mudah sedekah pada mak ayah, keluar je kan. Dan aura yang positif tu. Jadi apa skrip saya bukukan dalam buku saya Celik Mata dan Jiwa, dan CD kedua akan keluar sekejap lagi. Dan untuk beli CD saya semua tu saya buat sendiri di rumah. Hari ni pun saya nak buat dengan anak saya cuti ni. Nak buat CD Celik Mata dan Jiwa Seorang Pelajar, Celik Mata dan Jiwa Suri Rumah, Celik Mata dan Jiwa Ibu Tunggal. Nak buat isu-isu yang senang, Q&A, bentuk Q&A. Dan insya-Allah berada di As-Sohwah, ASSOH.com, As-Sohwah.com. As-Sohwah tu saya ambil nama ni company saya, maksudnya kebangkitan. Suatu masjid Yusuf Al-Qaradawi nama dia As-Sohwah. Jadi kita nak kebangkitan, di mana kebangkitan minda dan insya-Allah bahagia dunia akhirat. Ya, boleh pergi secara online insya-Allah. Okey. Insya-Allah untuk bersama pendengar berikutnya, pertemuan kita bersama dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Saya ni Haji Azudin daripada Jengkar. Ya, Tuan Haji, silakan Haji Azudin. Apa nama, saya ni sakit stroke. Stroke, okey. Stroke, lepas tu makan ubat dah setahun setengah ni, tak jadi sakit tandingan, makan ubat banyak sangat. Okey, itu soalan ubat hospital. Boleh saya jawab. Saya, terima kasih. Radio saya short lah, tolong jawab tak apa, jawab tadi. Nak dengar, okey. Maaf Tuan Haji. Okey, Ya. sakit stroke ialah apabila saraf kita berkurang, tidak berfungsi dengan baik, maka kadang kita nak cakap payah, berjalan payah. Dan obat yang diberi itu sebenarnya untuk mencegah stroke yang berterusan. Kerana bila kita beri obat yang mencairkan darah, pasal stroke ni berlaku penyumbatan saluran darah. So kalau darah kita pekat, kita takut tersumbat lagi. Jadi stroke yang ada tu, pasal stroke melibatkan saraf, dan saraf ni payah kita untuk baikkan, kerana dia panggil dia ialah tisu yang agak payah nak tumbuh semula. So kita senaman fisio boleh tambah sikit, tapi nak baik terus kadang-kadang tak boleh. Oleh itu obat-ubat yang diberi makan tu tak rosak buah pinggang, kerana doktor akan melakukan saringan. Dan obat yang rosak buah pinggang sebenarnya obat-ubat yang kita makan, jamu-jamu kita tak tahu, daripada herba-herba tak tahu, tu boleh rosak. Dan obat-ubat pencegah sakit seperti untuk sakit lutut dan sebagainya kita beli kedai tu boleh rosak pinggang. Tapi kalau ubat stroke memang tak rosak buah pinggang, saya tahu. Okey, mungkin jelas ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Saya Haji Karim. Ya, silakan. Hello. Terus Tuan Haji. Saya ada masalah. Ya, teruskan. Saya ada berlaku lost memory dalam 2 tahun ni. Ya, teruskan. Saya bila mandu kereta, saya 3 kali dah berlanggar. Tak nampak ke lupa? Ya? Tak nampak mata ke lupa? Tiba-tiba dalam mandu tu boleh lapse macam blackout. Ingatan, Ya. tapi nampak tak sekeliling alam? Mata telinga saya pun Blank. Okay. Itu saya terlanggar bonsok kereta orang, terlanggar rumah orang. Umur berapa Tuan Haji? Saya 59 tahun. Ada kencing darah tinggi atau stroke? Saya ada kencing manis dan perokok. Berapa gula? Gula dia saya banyak spot check dalam 11, kadang 3, kadang 4. Okey. Okey, so jawab insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kalau kencing manis, orang kencing manis kadang gula naik turun tak bagus ya, kerana boleh merosakkan kita punya saraf, kita punya retina, mata dan juga buah pinggang. Dan bila kita blackout, salah satu panggil dizzy ni macam pening ya. Itu boleh berlaku pada kencing manis disebabkan saraf dan saluran darah. So saya cadangkan Tuan Haji jangan bawa kereta seorang-seorang. Kalau perlu saja, kalau boleh dapatkan sesiapa yang memandu. Dan bagi nasihat kepada semua pesakit kencing manis, tolong jaga pemakanan, cuba makan tinggi yang berserat, contohnya kuih-kuih oat, banyakkan benda-benda yang sihat. Dan ingatlah kita nak jaga kesihatan kita untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata kalau umur 50 ni, virus macam saya ni makan sedap dah puas ya. Nak makan sihat saja. Sebab tu nampak gula-gula. Semalam saya punya staff Cik Naimah tu nak beri saya serawa durian.
Memang sedap nak makan, tapi saya ingatkan gula itu racun, melemahkan tubuh. Saya pun terus tak makan. Jadi kita mesti masa buat pilihan tu, jangan nak makan, kita makan sekejap, beberapa saat je dalam mulut. Lepas tu dia punya mudarat tu lama kehidupan kita seterusnya. So kalau kita nak ibadah, hari-hari ni, ya Allah Tuhanku, kurniakanlah kebaikan hari ini, berilah nafsuku hanya pada benda makanan nasihat, hanya bercakap benda yang baik, jumpa orang baik. Niat daripada pagi tu sebenarnya orang yang dapat mengawal niatnya setelah mengawal hidupnya. Ya. Saya terima kasih Prof. Ada sempat lagi tips saya nak kita kongsikan. Alhamdulillah. Kembali untuk bersama dengan anda waktu ni Mesti Talian. Assalamualaikum. Hello. Ya, silakan. Hello. Teruskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Teruskan, saudara. Ya, saya hamba Allah. Teruskan, hamba Allah. Daripada Johor Bahru. Teruskan. Ingin bertanya mengenai diri saya. Teruskan. Okey, sekarang ni pada beberapa tahun yang dulu, saya nak dilantik sebagai ketua kampung. Ketua kampung, okey. Lepas tu saya menolak. Ya. Bermakna saya memang tak berminat pada jawatan tu. Ketika saya tak mampu nak bawa. Sekarang ni dilantik buat kali kedua. Saya bertanya berpendapat pada kawan-kawan. Dia kata itu ke Allah yang bagi, dia kata. Betul. Jadi saya tolak lagi. Saya tolak lagi. Saya belum bersedia, saya cakap. Apa pandangan Prof? Okey, saya jawab insyaAllah. Minta diperjelaskan. Terima kasih. Pertama, tahniah. Selalunya kepimpinan ni memang manusia keliling kita akan nampak. Sebab tu saya pernah dengar seorang Tok Guru, dia kata kalau kita dalam organisasi, kita sibuk nak melobi dipilih, jangan pilih orang tu. Pasal kalau kita bagus, Allah akan bukakan hati orang pilih kita. Kerana Allah, pemimpin yang Allah dah pilih. Sebab tu kalau kita dalam pimpinan berebut nak jawatan, berebut, kita tanya, kenapa orang tu nak sangat jawatan? Orang nak jawatan, Fairuz. Kalau dengan jawatan kita itu, kita membina ketamakan kita. Kita sedang mencari jadi sifat pahlawan tadi. Nak apa dia dapat, nak itu, nak duit banyak, nak pangkat. Kesian orang macam ni. Orang-orang yang sedang berebut jawatan hidup dalam keladak sungai kehidupan. Sebab tu orang dalam keladak sungai kehidupan, dia jumpa orang keladak. Jadi dia berebut jawatan, orang lain berebut dengan dia. Pasal dunia ni, apa kita buat itu kita dapat. So kalau kita berebut, orang akan rebut daripada kita. Tapi kalau kita beri, orang beri pada kita. So kita naklah dalam satu orang yang tidak ada macam ni. So Tuan Haji, Alhamdulillah Allah dah pilih. Dan kalau kawan pilih, cuba yakinkan, buat istikharah. Dan baru ni saya berjumpa Fitri Yahya TV3. Dia kata, Prof, ada ustaz tu beritahu saya, kita mesti buat istikharah tiap-tiap hari. Ya betul ke Fitri? Saya pun jahil juga. Dia kata bukan nak kahwin je buat tu, Prof. Pasal kita setiap hari buat pilihan. Kan saya kata kita pilihan raya. Dan kita ni tak ada masalah. Masalah kita sebab pilihan yang kita buat. Sebab tu bila ada masalah, jangan salahkan orang. Kita yang silap buat pilihan. Dan untuk kita menentukan kita buat pilihan yang betul, buatlah istikharah tiap-tiap hari. Pasal kita nak bercakap, nak buat keputusan, nak pusing jalan, nak lalu traffic, semua pilihan. Tiap-tiap hari kita menggunakan minda untuk buat pilihan. Jadi bila kita berdoa pada Allah, cuba baca doa istikharah tu. Jika perkara ini, walaupun tak sebut perkara ini, seluruh kehidupanku ini baik untuk duniaku dan akhiratku, kau berikanlah. Kalau tak bagus, kau jauhkanlah. Jadi saya jangankan Tuan Haji buatkan istikharah. Dan betul macam Tuan Haji kata, Tuan Haji rasa tak boleh pasal kita yang mengenali diri kita. So kalau cakap betul, nak cakap sebenarnya awak nampak saya hebat, saya tak hebat. Kalau buat istikharah tiba-tiba tak negatif, dan kita kata tak payahlah. Saya terima kasih Prof atas nasihat disampaikan, juga untuk panduan kepada pendengar kita yang lain. InsyaAllah kembali untuk berbicara mesti telefon bersama dengan pendengar untuk bersama dengan Prof Muai waktu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya Haji daripada Ampang. Teruskan, Haji. Saya nak tanya pasal semasa. Ya, teruskan. Assalamualaikum. Ya. Saya nak tanya, saya suka gemar pakai semasa gelap. Semasa gelap, bagus. Jadi saya beli memang dalam tak boleh saya. Tapi masa saya pakai kadang naik je matahari, saya pakai sampai bagus. Gelap. Okey, itu soalan dia. Tak pendengar. Ya. Saya. Teruskan. Kita dapatkan penjelasan Prof. Bagus. Cermin mata gelap pada saya semua orang patut pakai. Saya pun lama tak pakai, saya dah hilang. Pada tak jumpa cari. Sepatutnya kita pakai pasal cahaya UV mula daripada pukul 9 sampai 11 dan sampai pukul 3 petang tu UV yang tinggi. Dan UV ni tak bagus. Ada UVA, UVB. So mesti pakai cermin mata gelap. Sampai petang pun tak apa. Dan orang kata kadang kalau lampu biasa pun sebenarnya ada UV. So tak apa pakai, tak berbahaya. Teruskan. Bagus, amalan yang baik. Okey, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Saya Abdul Manan daripada Pulau Pinang. Teruskan Cik Abdul Manan. Jadi sebenarnya kita nak tanyalah satu Malaysia, kita semua satu Malaysia, kita ada fenomena lah harga menaik. Jadi sekarang ni kita 4M tadi yang saya ambil sebagai untuk diri saya lah kan. Jadi macam mana kita nak adapt ataupun kita nak sesuaikan keadaan kan. Setengah orang yang mampu, setengah orang tak mampu. Jadi macam mana kita nak usaha supaya secara emotionally, spiritually, physically dan mentally supaya kita dapat sesuai dengan keadaan yang ada sekarang. Tu harga semua naik semua macam-macam lah. Dengan segala-galanya. Saya minta nasihat, jazakallah khairan. Terima kasih Cik Abdul. Saya faham yang tersirat tu. Okey. Memang kalau kita saya kata dua jenis kehidupan manusia, cara hidup. Ada orang dia hidup daripada dalam keluar, ada orang daripada luar ke dalam. Baik. Kita lihat pada yang luar ke dalam. Saya nak suruh para penonton faham konsep yang pertama. Cuba tulis ya. Fikiran dash emosi dash tindakan dash keputusan. Okey, ada 4 ya Feroz. Baik, orang yang hidup daripada luar ke dalam, dia tengok daripada keputusan dulu. Keputusan luar kan, luar hidup kita kan. Barang naik, duit tak cukup, badan sakit, orang marah, tu luar. So kalau orang yang hidup daripada luar, dia gunakan panca indera, dia melihat alamak harga naik, barang harga naik, dia pun jadi reaktif. Reaktif ni dia akan tanpa fikir dia terus apa beza respon dengan reaktif? Reaktif ni tanpa fikir terus reaksi spontan. Tapi respon dia berlaku, dia fikir, kemudian dia pilih apakah tindakan yang baik untuk dia mengatasi benda itu. So kalau orang yang selalunya hidup daripada luar ke dalam, dia tengok harga barang naik, dia pun merungut, mengeluh, mengumpat, menyalahkan, sakit hati, menyesal, negatif, maka emosi dia negatif. Bila emosi negatif, boleh tak kita kreatif kalau emosi negatif? Tak boleh. Kita tak boleh jadi orang berjaya, kita tak boleh belajar dengan terang, kita tak boleh bekerja dengan baik. Pasal tenaga kita habis masa duduk merungut tentang harga barang naik. Kemudian bila emosi kita negatif, apa jadi dengan kita punya fikiran negatif? So fikiran negatif tu pusing balik ke emosi negatif, tindakan negatif, hasil lagi negatif. Jadi kita tak boleh kawal apa yang berlaku di luar. Kita tak boleh kawal barang harga naik. Tapi kita boleh kawal respon kita. Respon tu daripada dalam. Orang hidup daripada dalam, ingat yang serta fikiran, emosi, tindakan, keputusan. Okey, ada orang daripada keputusan naik ke atas. Keputusan, tindakan, emosi, fikiran. Orang yang hendak bahagia start pada fikiran, fikiran positif, emosi positif, tindakan positif, hasil positif. Baik. Katakanlah dia nampak harga barang naik, dia tak usah fokus harga barang naik tu. Dia tahu benda tu negatif, tetapi orang yang berjaya, dia bukan tak ambil kisah benda negatif. Dia tahu benda negatif, tapi fokus dia ialah ke arah benda positif. Dan fokus menentukan, fokus ni macam magnifying glass yang tajam. Kita boleh fokus, cermin mata kalau fokus. Kalau lampu cahaya tu, siling tak boleh bakar. Tapi lampu laser yang saya buat lasik tu sangat fokus, boleh bakar dan betulkan rabun kita dengan secepat mungkin. Jadi orang yang dia panggil proaktif dan responsif dan bahagia ialah bila berlaku negatif, dia tak fikir apa dia berlaku, dia fikir apa yang dia akan berlaku. So dia akan fokuskan, okey, harga barang naik tak apa, tapi harga barang naik 20%. Saya boleh tingkatkan keupayaan ataupun wang masuk saya sebanyak 200%. Jadi minda sedar kata, kau ni tak logik lah, macam mana naik 200%? Minda sedar kita ni, yang kita punya thinking mind 5% ni, dia CEO kita, dia akan boleh reject. Tetapi minda bawah sedar dia tak tahu. Minda bawah sedar dia macam tape recorder, apa cakap dia tape je, dia masuk dia main tape yang sama. Ataupun kita punya software dalam komputer. So bila kita fikir positif, saya boleh meningkatkan gaji saya atau wang daripada arah berlainan dalam 200 kali ganda. Dia seronok kan? Bila dia nampak dalam minda dia apa dia nak capai, dia akan seronok. Bila dia seronok ni, dia buat gambaran sendiri. So saya kata minda bawah sedar masukkan gambaran. Dia nampak, wah duit dia banyak, dia punya dapat naik pangkat ataupun dia peniaga laku, maka dia akan seronok. Bila dia seronok, kreatif tak dia? Dia akan buat tindakan yang positif. Jomlah, harga barang naik, macam mana? Okey, cakap isteri dia, okey, jom kurangkan tengok drama TV, jom kita buat sesuatu apa yang jiran kita nak. Okey, mungkin jiran kita orang jual nasi lemak tu, dia sambal dia tak sedap, apa kata kita offer, jom kita, awak pandai buat nasi lemak kan, cuba buat sambal abang, cakap nasi lemak tu awak nak nasi lemak pagi-pagi nak buat sambal payah, saya supply awak punya sambal saja, ataupun saya sambal bilis. Perhati keliling, subhanallah, rezeki Allah ni tak peluang kita bergerak. Kenapa pendatang negara kita boleh duduk kaya, kita tak boleh kaya? Betul. Pasal minda mereka berbeza. Kita duduk geografi yang sama, tapi kita minda
saya macam ni pasal menyalahkan. Takkanlah kita kalau segi ekonomi memang harga akan naik, tetapi keupayaan kita mesti meningkat. Kenapa kita dari segi belajar kita nak lagi tinggi? Pasal dia panggil law of increase ataupun undang-undang kenaikan. Memang ada. So bukan kenaikan fizikal, kenaikan spiritual kita meningkat. So orang yang berjaya, itu saya kata dua jenis kehidupan, Fairuz. Orang yang daripada luar ke dalam, mereka akan susah hati, takut, sakit, mengumpat, menyampah, dendam, sakit, miskin. Orang yang daripada dalam keluar, di mana mereka bukan jadi masalah, mereka jadi solusi. Mereka mulakan dengan fikiran positif. Mereka kata, masalah macam ni saya nak ikatkan. Saya pun buat mesyuarat. Jom para ibu, kita cari suatu situasi di mana kita boleh menaikkan kita punya harga barang naik. Itu satu masalah, tapi bukan masalah, bukan batu penghalang, batu loncatan pada kita. Harga naik, macam mana tingkatkan pendapatan kita. Jom, siapa yang anak-anak pandai belajar darjah 6, jom buat tuition, ajar budak darjah 1. Buatlah RM2 1 jam ke, buat. Jadi kreatif. Maka kita akan orang yang belah sini, yang dalam keluar, mereka ni akan tahu bahagia, seronok, sihat, kreatif, sihat dan kaya. Sebab tu kita perhati dalam Malaysia, perhati orang yang berjaya dengan orang tak berjaya dari segi dunia macam mana. Saya pernah jumpa, kalau orang yang mungkin hidup dia masalah, keluar kata-kata tu, ya Allah, bisanya mulut macam ular tedung. Tapi kalau orang yang berjaya, keluar tu manis, macam madu. Kalau jumpa kita tu, ada orang kita, alah nampak sihat badan, nampak gemuk, mana nampak suka kutuk peribadi orang. Kalau jumpa orang tak lawa pun, cantik lah you punya colour matching dengan tudung. Apa salahnya? Dan saya perhatikan, saya panggil undang-undang pujian, subhanallah. Bila kita puji orang, orang akan seronok. Dan jadilah kita seperti cahaya matahari. So walaupun keadaan luar, bermakna semua para pendengar, walau betapa negatifnya, orang berjaya, dia tidak membiarkan suasana mempengaruhi dia. Dia mempengaruhi suasana. Bukan reaktif, tapi proaktif. Ada orang buat benda berlaku, ada orang tunggu benda berlaku. Tak nak macam tu. Kita jadi yang belah kanan, ilmu, yakin, bahagia, seronok, kaya dan sihat. Belah kiri tak ada ilmu, sakit hati, menyampah, geram, sakit, miskin. Pilih yang mana? Itu pemikiran kita. Pilihan juga perlu kita lakukan. Semua atas diri individu sendiri, Prof, ya. Dan berbalik kepada pendengar kita untuk waktu ini. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Saya Fauza daripada Kelang. Ya, Fauza. Sebenarnya saya just nak bagi tip dengan sikit lah. Lepas tu ada pertanyaan sedikit lah. Teruskan. Pertamanya, tadi ada orang tanya pasal kencing manis darah tinggi. Ini pengalaman saya lah yang sepanjang saya menjaga arwah ayah saya. Ya, teruskan. Dulu dia gaut. Ya. Memang betul Profesor kata pemakanan. Memang kita kena jaga makanan. Ya. Ayah saya gaut sampai tak boleh jalan. Seminggu saya jaga dia. Saya cuma bagi dia makan rebus. Ya. Semua rebus, tak ada minyak, tak ada goreng, nothing. Pedas semua tak ada. Bagus. Seminggu, Prof. Ya. Dia boleh naik motor, Masya Kelang. Lepas tu sekarang ni saya jaga mak saya. Alhamdulillah. Mak saya stroke. Ya. Kencing manis. Ya. Dulu masa orang lain jaga, mak saya punya kencing manis tak pernah yang turun daripada 10. Ya. Tapi sekarang, Alhamdulillah. Puan bagi makan apa? Saya cuma pagi memang saya bagi makan nasi. Ya. Lepas tu petang malam sebab dia nak tidur saya bagi makan nasi. Tapi tengah hari saya bagi makan sayur bayam. Alhamdulillah. Sayur sahaja dan soalan? nasi sedikit. Ya, ada soalan lain? Saya cakap memang Alhamdulillah tak pernah yang naik pada 10. Alhamdulillah. Teruskan. Pasal hari raya hari tu Prof, dia boleh makan lemang, dia boleh makan segala-galanya. Alhamdulillah. Saya takut tak, saya ingatkan takut gula dia naik. Tapi bila cek 55, 6 macam tu. Tapi saya nasihatkanlah semua kencing manis darah tinggi. Siapa yang penyakit tu, betul kata Profesor, bermakanan kena jaga. Lemak-lemak tu semua jangan makan. Okey, ada lagi soalan Puan? Ada soalan Puan? Ada banyak orang nak tanya lagi. Ada soalan lagi? Lepas tu Prof, saya nak tanya satu. Sebabnya saya ada masalah macam ni. Sebab saya jaga mak saya. So, ada masa lah. Stress tu sampai. Macam manalah saya nak hadapi, Prof? Boleh. Terima kasih. Pertamanya bila saya nak exercisekan mak saya, dia selalu tak nak. Saya tak tahu macam mana nak bagi semangat dengan dia. Boleh, teruskan. Okey, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Tahniah pada Puan, seorang ikhlas, insya-Allah ahli syurga. Tidak ada orang berbakti pada ibu bapa melainkan syurga menantinya. Dan saya tak pernah tengok orang yang jaga mak ayah baik yang tak berjaya. Dan tak pernah saya jumpa orang berjaya dari segi dunia akhirat yang tak baik pada mak ayah dia. Ya. Jadi memang kalau kita jaga orang
saya yakin puan ni seorang yang sihat, kerana orang yang menjaga orang sakit selalu Allah beri kesihatan pada dia. So memanglah, jangan sebut perkataan stres, sebut ada cabaran sikit, Prof, kadang mak ni degil sikit, biasalah. Pasal dia pun ada erti penat, kita pun penat, saya pun penat, kadang malas juga, saya tak nak sama langsung tidur, ada juga. Dia panggil do nothing day. Kadang satu hari tu saya off je handphone, tak mau cakap dengan orang, duduk baring aja baca buku, tak mau ada. Kita perlu hari yang bagi do nothing day untuk rehat jiwa kita, ya. Kita nak berseorangan, tak boleh berkhaluat. Berkhaluat betapa. Kadang kita nak seorang aja kan, kita dengan Allah saja, pernah macam tu. So kalau puan pun kalau rasa cabaran, apa puan buat ialah perhatikan, mungkin ini hari terakhir jaga mak. Tantang mak besok meninggal. So kita tak akan berani nak kasar dengan dia. Pasal takut kita buat baik, tiba-tiba kita kasar, marah dia, mengedik dia, tinggi suara, dah delete semua perharian dulu. Wallahu a'lam. Bayang hari terakhir, Bro. Itu tadi saya kira panduan untuk sesuai untuk mereka yang ada tanggungjawab, sikit kelebihan sebenarnya kepada puan kita sebentar tadi. Dan kita bersama dengan pendengar yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Nur Hafizah daripada Johor Bahru. Silakan Hafizah, soalan. Okey, saya ingin bertanyakan tentang kawan saya ni. Sebab dia sebelum ni bercinta, lepas tu dia baru putus. Tapi cara putus tu tak berapa baik lah. Kira daripada pihak lelaki tu ada macam mengherdik dia semua. So tapi sekarang ni dia berubah tau 100%. Dia dah macam makan pun dia tak nak. Lepas tu dia selalu termenung. Saya dah cuba nasihatkan untuk sibukkan diri, jangan fikir. Dia dah cuba, tapi bila time tengah busy tu nanti tiba-tiba dia macam terus tersenyap. Lepas tu nanti dia kadang-kadang nangis. Solat dia macam mana? Aurat dia macam mana? Aurat dia okey. Dia solat tak tudung. Solat okey. Okey, tak apa. Saya jawab insya-Allah. Okey, terima kasih Nur Hafizah, seorang sahabat prihatin. Biasalah adat muda bercinta, orang kata ya. Dan bila putus, sebab itulah ibu-ibu ibu-ibu semua cuba doakan, ya Allah ya Tuhanku, dengan kelajur pertemuan anakku, berikanlah mereka cinta sejati, jangan sampai mereka susah hati. Orang suka dia tak suka. Kadang ada orang suka orang yang kita suka dia tak suka. Yang tak suka kita. So kita doa, ibu-ibu satu dengan jodoh anak, satu kalau bercinta biarlah bahagia anak kita. Jadi bagi kawan ni biasalah, saya cadang macam ni, Puan Hafizah, kalau Cik Nur Hafizah, kalau boleh suruh kawan ni dengar majlis ilmu. Saya nak tanya hari ni, berapa orang dengar rancangan Tanyalah Ustaz setiap hari pukul 7. Dan hari Jumaat pula TV Hijrah 7 hingga 9 Madrasah Al-Hijrah. So bila kita tak dengar rancangan macam ni, kemudian kita ada masalah, macam mana kita nak berilmu? Dah lah nak pergi kelas malas. Nak naik kereta dia salin baju. Ini dalam rumah sambil jahit baju, sambil masak, sambil mesin pasang dengan. Saya heran. Saya kadang tengok orang tercunguk duduk baca blog, duduk baca berita, duduk baca surat khabar. Padahal minda tu kosong, ilmu tak ada, duduk masalah. Perhatikan gini, lagi banyak ilmu kita, lagi kurang kita masalah. Dan juga bagi, saya nak sebut di sini, saya bukan kaunselor. Banyak orang nak cakap dengan saya, nak berkongsi dengan saya. Saya bila orang kata nak kongsi pengalaman, nak tanya saya tak jawab. Pasal saya kalau boleh minta maaf pada pendengar, disebabkan jadual yang terhad dan juga saya pun ada keluarga sendiri. Kadang saya beri one way feedback, saya cakap aja. Lepas tu orang nak suruh feedback, kadang saya penat. Pasal saya bukan kaunselor, tidak dilatih sebagai kaunselor, takut salah cara. Saya mesti jujur pada bidang ilmu saya. Ilmu saya cakap beritahu, cakap senang-senang. Saya ni banyak dosa, cakap gini bolehlah. Bukan ilmu sangat pun. Saya cadangkan pergi pada kaunselor. Dan kita ada kaunselor keluarga yang baik. Baru ni Dr. Robiah K. Hamzah, mudirah dalam Usaha Sapilan. Seorang sangat mantap tentang masalah keluarga dan sebagainya. So saya cadangkan, cuba Google nombor Dr. Robiah dan cuba kontak beliau dari segi kaunseling. Jadi bagi semua fanpage saya, para pendengar yang perlukan kaunseling, saya cadangkan jumpa Dr. Robiah K. Hamzah. Beliau sangat mantap, sangat mantap. Dah banyak pengalaman. Memang ada kaunselor pun. So saya ingat kalau ada masalah, jumpa kaunselor. Sayanya hanya beri konsep macam saya kata tadi, kita nak mencegah masalah dengan menjaga minda kita. Tapi kalau kita dah cegah, kan kita 3 peringkat, mencegah, merawat dan rehabilitasi. Kalau saya hanya mencegah, yang merawat ialah kaunselor, rehabilitasi pun kaunselor. Jadi saya tidak ada kuasa untuk buat semua itu. Saya semuanya kongsi pengalaman, tak ada ilmu banyak sangat. Saya terima kasih Prof atas perkongsian. Dan kalau kita sentuh sedikit tentang permasalahan masalah dalam kehidupan. Tadi di awal pertemuan Prof dah sebutkan tentang risau itu mendorong kepada wujudnya masalah. Betul. Jadi bagaimana kalau keadaan kita yang mungkin agak positif, kalau kita katakan kita risau sebab kita terlalu concern ataupun terlalu mengambil berat, bagaimana kita tak menjuruskannya agar tak menjadi satu masalah, Prof? Okey, kita tukar perkataan risau kepada prihatin. Prihatin. Risau negatif,
prihatin positif. Dia panggil areas of concern, areas of influence. Ada kita punya influence sikit saja. Kita suruh rumah anak kita, tapi kita nak fikir tentang orang jauh-jauh dunia sana. Buat apa? Betulkan yang dekat kita dulu. So memang bagus kita risau. Orang berjaya, dia tahu dia macam ni. Orang tanya saya, Prof, macam mana kawan negatif atau peristiwa negatif? Saya kata, saya tahu benda itu negatif, tapi saya buang fokus. Saya tengok, tak fokus pada orang negatif, positif tak saya campur. Sebab tu kadang kat fanpage saya tulis mengarut, saya tak jawab pun. Saya terus pada fokus yang positif. Pasal apa yang kita fokus itu yang membesar. Kalau kita ambil magnifying glass, kan, itu fokus kita. Okey, kanta pembesar. Ambil kanta pembesar tu, tengok bunga. Nampaklah bunga besar. Kita ambil kanta pembesar, ambil lipan. Besar lipan. So hidup kita ni, tumpuan hidup kita nak fokus ke mana? So kalau kita fokus pada peluang, nampak peluang. Fokus pada halangan, nampak halangan. Fokus pada negatif, nampak negatif. Fokus positif, positif. So kalau yang kita risau tu, kita kata risau bagus. Okey, masalah anak kita tak belajar. Jangan marah dia besarkan masalah tu. Apakah solution untuk kita suruh anak kita belajar? Solusinya kalau kita dah suruh macam ni tak jalan, tukar strategi. Orang tak bijak, dia buat benda yang sama, mengharapkan keputusan yang berbeza. Betul. Saya terima kasih Prof. Balik kepada pendengar kita untuk berinteraksi dalam tempoh berbaki ini. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam, teruskan. Saya Puan Nur, saya nak tanya, saya ada masalah mata, mungkin macular degeneration. Dah pergi injection ke? Dah pergi buat apa? Tak ada, cuma dia bagi ubat titik je. Dia akan dia akan monitor lah dalam 2 bulan sekali, dia akan tengok. Dapat melihat dengan baik? Boleh baca dengan baik dengan mata tu? Sebelah saja, sebelah kanan ni saya rasa bila saya tutup mata sebelah kiri, dia akan macam ada sebelah, ada bulatan tengah tu, tak boleh nampak lah. Bulatan bergerak-gerak atau tidak? Tak bergerak. Tapi bila saya akan ikut tempat yang saya pandang tu, dia akan... Okey. Umur berapa Puan? Umur berapa? 45. Ada kencing manis, darah tinggi? Alhamdulillah tak ada. Ada rabun? Alhamdulillah tak ada. Okey. Tulisan surat khabar nampak tak dengan tulisan tu? Boleh, tapi lama-lama dia macam jadi kabur. Lepas tu pakai kacamata baca boleh? Saya tak kacamata. Kena pakai kacamata baca. Umur 45 kena pakai kacamata baca. Kemudian mata kiri bila baca nampak kecil, mata kanan tak, saya kalau yang kiri tu saya okey, Alhamdulillah. Tapi kalau saya boleh guna dua-dua lah, boleh baca, tapi sebab saya selalu drive kan. Jadi tidak mengganggu penglihatan lah. Boleh buat kerja macam biasa. Boleh, tapi dia kata macular hole ke macular degeneration? Saya tak pasti. Itu pun saya kena pasti saya baca lah. Okey, saya jawab nanti insyaAllah. Saya nak tanya, boleh diubati ke doktor? Saya jawab. Okey, macular degenerasi berlaku pada orang tua 65 ke atas. So kemungkinan Puan mungkin ada macular hole, di mana makula adalah mata dalam mata untuk kita melihat. Dan fikir macam ni. Boleh diubati, mungkin pembedahan, tetapi kalau doktor nak monitor, terima saya doktor mata, jangan sibuk pergi pada perubatan alternatif ataupun perubatan yang lain. Mata kiri, kanan yang tu bersyukur, mata kiri teruskan biasa saja, dan dari pendengaran saya tidak ada masalah besar. Dan mata tu tak buta, cuma bahagian tengah saja tak clear, yang tepi semua okey. Pasal kita ada jenis penglihatan tepi dan tengah. Puan punya masalah yang tengah sikit saja ada. So jangan risau, berhenti fokus pada penyakit ini, jangan cakap pasal penyakit ni, jangan pergi internet baca, jumpa doktor baru bercakap pasal mata ni. Saya kata gini, siapa jumpa saya tak benarkan bercakap tentang penyakit di luar bilik saya. Pasal fokus dia jangan pada tu. Ingat magnifying glass kita ke mana? Magnifying glass Puan mesti pada mata yang sihat, bukan pada mata yang tak sihat. Apa kita magnify tu nampak banyak. Ingat macam tu. So jangan cakap pasal mata jangan cerita. Terus jumpa doktor mata yang ada perawatan dan percaya pada doktor tu yang dah pakar. Terima kasih Prof. Kembali untuk bersama perkongsian berikutnya. Pendengar kita, Islam itu indah. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Teruskan siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Hello. Hello, Assalamualaikum. Ya, silakan. Okey. Macam ni, saya ada seorang kawan lah. Dia dah berpisah dengan suami dia. Lepas tu sekarang dah kahwin lain lah. Masalah dia, mak dia ni memang tak berkenan lah. Tapi dia kahwin jugalah. Sekarang ni mak dia memang tak bagi balik apa semualah, tak bagi dari pijak rumah dia kan.
Jadi macam mana nak buat ni? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Syukur kawan puan ni dia berpisah dan mak dia setuju. Dia dapat suami yang baru, insya-Allah kita doakan kebahagiaan. Dan mak tak setuju. Saya rasa yang pertama beliau haruslah menghargai ibu dia dan lihat kenapa mak ni tak setuju dengan suami dia. Kalau dari segi agama mak dia tak setuju, kita mesti akur dan cuba beritahu suami dia, jangan menyalahkan mak tak suka, tetapi cuba cari faktor-faktor yang kita boleh betulkan supaya mak suka. Kita tak boleh mengubah orang, tapi kita boleh mengubah diri kita sendiri. So sangat penting untuk puan-puan semua, kalau boleh kita sebagai kawan jangan jadi berikan input yang positif dan suruh tingkatkan kasih sayang pada emak tu. Fikir pasal mak, baca Fatihah, sedekah pada mak dan bayangkan mak dan cakap sayang pada mak. Sebenarnya minda bawah sedar kita menghantar mesej kasih sayang pada minda bawah sedar pada mak. Dan menantu yang baru tu jangan ada negatif langsung, hantarkan minda bawah sedar pada ibu supaya ibu tu berterima kita dan sentiasa mengambil hati dan beralah. Jangan kita rasa ego, jangan rasa kita besar, jangan rasa kita tak patut dalam yang macam tu. Sikit-sikit kita I should have, they should. No. Kita tolong lihat apa kita boleh beri. Jangan rasa kita ni bajet bagus, orang semua hormat kita. Kita hormat ibu kita dulu. Kalau tak ada ibu, tak ada kita di dunia ini. Betul. Terima kasih Prof. Dan sikit sebanyak juga malam-malas kita raikan melalui laman Facebook kita. Puan Rohani Ismail, salam Prof. Bertanyakan mengenai mata kanan saya. Bergetar tiba-tiba, kadar getarannya lebih 10 kali dalam sehari. Umur 42 tahun dan saya memakai cermin mata untuk membaca. Yang pertama yang bergetar-getar itu bukan mata, itu muscle keliling mata. Sebab muscle kita sangat sensitif, kita sedar. Sebenarnya dekat tapak kaki, dekat tangan semua otot ni bergerak, dipanggil muscle fasciculation. Bukan satu masalah, memang mudah saja. So syukur mata dapat melihat, jangan fokus apa yang tak betul, fokuskan pada yang betul. Okey, so tak ada masalah. Saya alhamdulillah dah kita dah pun kesempatan untuk meraikan bersama pendengar dan juga bersama dengan anda masalah dalam kehidupan hampir ke penghujungnya. Mungkin sebelum meninggalkan segmen kita untuk minggu ni, ada pesanan penaja daripada Prof, silakan. Bukan penaja pula, bukan. Saya suka beritahu aktiviti saya supaya dapat pahala. Saya insya-Allah saya berada di Masjid Terapung Puchong Perdana pada 29 Oktober malam, solat maghrib kat sana diikuti dengan ceramah sekali dengan Dr. Robiah K. Hamzah dan moderatornya Ustaz Fauzi. Tajuknya Bicara Assalam, tajuk hebatnya cinta, keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. So saya alu-alukan kalau boleh hari Sabtu malam tu kita pilih untuk pergi majlis ilmu, menjadi raudah dalam hidup kita dan membawa keluarga semua untuk sama-sama kita berkongsi pengalaman dan bersama Dr. Robiah dan saya Dr. Ustaz Fauzi dan juga Masjid Puchong Perdana. Masjid Terapung Puchong Perdana. Saya terima kasih Prof. Demikian tadi kita bersama dalam pertemuan bersama dengan Profesor Dr. Muhayal untuk Islam itu indah bagi edisi hari ini, dan kesempatan untuk bersama dengan beliau amat kita hargai. Walau bagaimanapun temu janji untuk bersama dengannya pada minggu hadapan waktu yang sama, jika diizinkan oleh Allah SWT. Bertemu kembali kita Prof. Saya minta maaf kepada semua para pendengar, terutama ustaz-ustaz yang lebih alim pada saya, pada orang tua lebih pada saya, pada anak-anak muda yang lebih kurang dosa pada saya. Minta maaf kalau saya cakap ni macam pandai sangat, bajet bagus sangat. Segala yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak elok pada diri saya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.